Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. Okey, kita akan masuk kepada tajuk yang terakhir lah, pemodelan matematik Okey, ni untuk introduction sajalah, introduction untuk tajuk model matematik. So cikgu akan bincang dua soalan lah. Okey, sebelum tu kita tengok kita tengok sedikit intro berkaitan dengan model matematik Pemodelan matematik diaplikasikan dalam pelbagai disiplin dalam dunia sebenar jurutera menggunakan model matematik untuk menganalisis laluan trafik di atas sebuah jambatan. Kalau syarikat telekomunikasi dia menggunakan pemodelan matematik untuk menentukan harga mengecas pengguna bagi suatu perkhidmatan panggilan. Ahli sains pun dia menggunakan pemodelan matematik dalam meramal trend pertambahan penduduk dan sebaran penyakit berjangkit untuk menjamin kesejahteraan manusia sejagat. Kita tengok sekarang ni pandemik COVID-19 ni telah melanda dunia pada tahun 2019. Sehubungan dengan itu pihak kerajaan telah melaksanakan PKP Perintah Kawalan Pergerakan dalam usaha melandaikan lengkuk lengkuk epidemiologi kes kebolehjangkitan COVID di dalam negara kita. Model matematik boleh digunakan untuk membuat ramalan epidemik So dia guna pemodelan matematik lah. Kita tengok sedikit intro. Yang ni cikgu ambil daripada textbook apakah itu pemodelan matematik kita tengok sikit. Dunia kita dipenuhi dengan pelbagai soalan penting yang tidak terjawab. Misalnya kita tengok yang pertama, adakah kenaikan paras laut akan memberi kesan kepada negeri-negeri pesisiran pantai di Malaysia? So macam mana kita nak jawab soalan ni yang kedua, berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau di universiti dalam tempoh 10 tahun akan datang? So kita nak ramal 10 tahun akan datang yang ketiga, adakah jumlah penduduk Malaysia akan melebihi 40 juta orang? So macam mana kita nak jawab soalan ni? So kita guna pemodelan matematik dan sedikit dekat bawah lagi, adakah ciri-ciri mangsa jenayah cyber dapat dikenal pasti dengan mengkaji tabiat seseorang itu melayari internet? So jawapan kepada persoalan di atas sentiasa dikaji oleh penyelidik. Jawapan tu sentiasa dikaji Adakah jawapan kepada persoalan ini dapat dicari? Mungkin. Mungkin dekat sini. Yang pasti ialah cubaan untuk mencari penyelesaian memerlukan penggunaan matematik. Barangkali melalui penciptaan aplikasi dan perisian model matematik. Satu model matematik ialah suatu hubungan matematik yang menghuraikan situasi dunia. Misalnya, yang ni kita belajar kan, I sama dengan PRT ni. Yang ni belajar masa di tingkatan 3 tu lah, tingkatan 3 faedah mudah menunjukkan suatu hubungan antara faedah mudah dan dengan prinsipal kadar faedah dan masa. So dia guna rumus ni. Ni adalah contoh model lah, satu model. Dalam bab ini anda akan dikenalkan melalui proses membina model matematik. So dalam bab ni kita belajar proses membina model matematik, dikenali sebagai pemodelan matematik. Dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar diterjemah sebagai masalah matematik. Kemudian anda akan menyelesaikan masalah matematik berkenaan dan mentafsir
semula penyelesaian dalam konteks masalah dunia sebenar lah. Okey, apa dia model matematik? Suatu perwakilan bagi suatu sistem atau senario yang digunakan untuk membolehkan kefahaman secara kualitatif, kuantitatif, kualiti dan kuantiti bagi masalah dunia sebenar, serta meramalkan perlakuan masa hadapan. Ni sedikit introduction lah. Terdapat beberapa komponen penting dalam pemodelan matematik ni. Ni step-step dia lah. Dia ada 6 step. First kali, kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Aplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Lepas tu kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, kita murnikan model matematik ni. Kita boleh murnikan. Dan last sekali, melaporkan dapatan. Okey, ni adalah step-step dia lah. Okey, untuk pemodelan matematik. Okey, dekat sini cikgu bincang. Cikgu ada dua soalan. Dua soalan ni. Soalan yang pertama, kertas 2. Yang cikgu ambil daripada bank soalan. Okey, ni soalan yang kedua. So, cikgu nak bincang soalan ni dulu. Okey, kita bincang step by step lah. Okey, hobi Rajendran. Kita tengok adalah berbasikal. Okey, Rajendran mengambil masa 2 jam 12 minit. Okey, untuk berbasikal sejauh 44 km. Okey, jika Rajendran berbasikal sejauh 32 km, berapa masa yang diambil? Okey, selesaikan masalah ini melalui permodelan matematik. So, kita guna kaedah pemodelan matematik. Okey, kita pergi kepada step yang pertama. Step yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah lah. Okey, so step yang pertama, mengenal pasti. Dan mendefinisikan masalah. Okey, ni step yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, step ni cikgu ambil pada atas ni, yang tadi yang kita bincang tadi. Okey, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tu step yang pertama lah. Okey, so yang ni cikgu tulis. Lepas ni cikgu akan copy paste lah. Okey, untuk kefahaman pelajar. So, yang pertama sekali kita listkan dia lah. Okey, kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, pertama, tentukan laju Rajendran tu. Yang pertama, tentukan laju Rajendran. Okey, berbasikal dalam masa yang diberi inilah, dalam masa 2 jam 12 minit. Okey, untuk berbasikal sejauh 44 km. So, kita kenal pasti dulu. Kita kenal pasti dulu. Okey, lepas tu yang kedua, maklumat apa lagi kita nak kenal pasti masalah ni. Okey, yang kedua, diketahui bahawa jauh jarak
Okey, jauh jarak, lebih banyak masa diperlukan. Lebih banyak masa diperlukan. Okey. So oleh itu jumlah masa berubah secara langsung dengan jarak perjalanan lah. So kita boleh buat jumlah masa berkadar langsung berkadar langsung dengan jarak perjalanan. Jarak perjalanan. Okey. So ni mengenal pasti dan mendefinisikan masalah lah. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua membuat andaian. Dan mengenal pasti pemboleh ubah dan mengenal pasti pemboleh ubah. So step yang pertama tadi mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, step yang kedua membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah variable. So andaian, apa andaian yang boleh kita buat? Okey, yang pertama cikgu buat warna merah biar clear sikit Okey, andaikan. Kita andaikan kan kelajuan berbasikal. Sikal bagi kedua-dua jarak adalah sama jarak adalah sama. Ni andaian kita Okey, apa lagi yang boleh kita buat? Okey, andaikan Rajendran tidak mengalami kepenatan. Okey. So ni andaian kita. Kalau variable pemboleh ubah, apa yang kita boleh buat? Okey. Kita andaikan lah kan. Andaikan. Okey, katakan X. Okey, ialah masa. X ni ialah masa. Okey. Dan Y adalah jarak lah. Dan Y ialah jarak. Okey, perjalanan. Okey, yang tadi kita dah buat kan, yang berkadar langsung tu. So kita boleh buat variable juga, Y berubah secara langsung kepada X pada X, ataupun Y sama dengan KX. K ni pemala lah, pelajar dah belajar K ni adalah pemala. Pelajar dah belajar masa di bab yang pertama lah. So ni andaian dan pemboleh ubah. Okay, ni step yang kedua Kita pergi step yang ketiga. Okay, untuk step yang ketiga ni kita aplikasikan matematik dalam penyelesaian masalah Tadi kita dah buat dah yang kedua tadi, dan yang ketiga aplikasi. So macam mana kita nak aplikasikan? So kita tulis dulu maklumat yang dia ada lah. 2 jam 12 minit ni adalah masa dia kan. So 2.2 jam Okey, so lagi maklumat apa yang kita ada? Okey, yang tadi kita gantikan X dan Y tadi itulah. Okey, X tadi adalah apa tadi? Kita kata tadi X adalah masa. Y ialah jarak.
Okey, so masa dia kita ada 2.12 minit So 2.2 jam lah, 2.2 jam. So pelajar boleh tukar 12 bagi dengan 60 Okey, ataupun 60 bagi 12. So dapat 2 0.2 jam tu. So yang ni pelajar boleh tukar jadi 2.2 jam. Okey, so persamaan yang kita ada tadi. So persamaan yang kita ada untuk yang kedua tadi andaian dengan pemboleh ubah tadi. So Y kita ada Y sama dengan Y berkadar langsung kepada X ataupun Y sama dengan KX. So jarak dia yang first kali 44 km. So 44 sama dengan K. Kat sini X ni 2.2 lah. X ni kita ambil pada sini. So kita cari nilai K. So K 44 bagi 2.2. So pelajar akan dapat K tu ialah 20. So kalau kita nak tulis balik persamaan, kita gantikan balik dalam persamaan. So kita akan dapat Y sama dengan 20 X. So dekat situ kita dah ada persamaan. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan dia? So dekat sini untuk yang kedua ni yang kedua ni kita ada jarak dia 32. So kita nak cari masa. Kita nak cari X lah. Jarak dah ada. So jarak dia berapa? Dia nak cari 32 km sama dengan 20 X. So 32 bahagi dengan 20 sama dengan X lah. So masa yang kita dapat 1.6 jam. 1.6 So X dekat situ 1.6 jam ataupun kita tukar balik ataupun 1 jam 36 minit. Okey, untuk dia berbasikal sejauh 32 km. So ni step yang ketiga. Step yang ketiga ni kita aplikasikan matematik dan kita selesaikan masalah dia. Okey, kita pergi step yang keempat. Okey, untuk step yang keempat menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan lah. So kita nak sahkan penyelesaian kita tadi tu, kita nak sahkan dia. So yang pertama sekali fungsi linear yang kita dapat tadi kan. So kita dapat tadi Y sama dengan 20X. Ni fungsi linear yang diperolehi. Okey, mungkin tidak dapat digunakan Fungsi linear mungkin tidak dapat digunakan. Untuk semua situasi lah. Untuk semua situasi. Okey. Sebab apa Okey, kerana kemampuan Rajendran berbasikal dengan kelajuan yang sama pada setiap masa adalah sukar lah. Okey, mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi. Okey. Kerana kemampuan, ni point dia. Kemampuan Rajendran. Okey. Untuk berbasikal dengan kelajuan yang sama pada setiap masa adalah sukar pada setiap masa adalah sukar lah. So tak mungkin dia boleh bawa kelajuan macam tu So kalau kita buat graf ni fungsi linear ni, graf dia macam ni lah. So pelajar boleh lukis graf. So Y kat sini X. So kat sini
pemala dia lah. Pemala ni y sama dengan 20 x. Ni graf dia kat sini ni adalah k itulah. K. So sekarang ni kita nak sahkan benda tu, nak sahkan dan mentafsir penyelesaian dan konteks masalah berkenaan lah. So fungsi linear yang kita dapat tadi ni mungkin tidak dapat digunakan dalam semua situasi. Okey, ni step yang keempat. Kita pergi step yang kelima. Okey, untuk step yang kelima kita memurnikan model matematik. So model yang kita dapat tadi linear tadi So dalam masalah ni kita tidak dapat memurnikan model lah. Okey, so pelajar perlu tulis dalam masalah ini okey, kita tidak dapat memurnikan model yang kita buat tadi y sama dengan 20x tadi tu. Okey, kita tak dapat memurnikan model memandangkan data yang diberi adalah terhad memandangkan data yang diberi adalah terhad. Okey, so settle yang kelima. Okey, kita pergi yang terakhir, yang keenam Yang keenam. Okey untuk yang terakhir, melaporkan dapatan. So melaporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah. So laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang dilaksanakan Okey, so kita settle untuk satu contoh latihan lah. So dia ada 6 step penyelesaian dia lah. Ada 6 step. So kita tengok balik yang 6 step ni. Okey, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Lepas tu step yang kedua kita buat andaian, kita kenal pasti variable pemboleh ubah. Lepas tu kita aplikasikan matematik lah untuk selesaikan masalah. Lepas tu kita sahkan benda tu sah, okey, atau tidak dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Lepas tu kita murnikan model tu. Okey, dan last sekali kita melaporkanlah data dalam bentuk penyelesaian masalah lah. Okey, berdasarkan tafsiran kita tu yang kita dah buat tafsiran penyelesaian tadi. Okey, so settle untuk contoh yang pertama lah. Okey, ni untuk introduction lah, Okey, nantikan part yang kedua lah. Part yang kedua cikgu nak bincang contoh sahaja contoh soalan, contoh jawapan. Okey, ni contoh soalan yang cikgu ambil daripada bank soalan Okey, yang kalau soalan macam ni kita selesaikan terus je. Okey, kita selesaikan terus. Maksudnya maksudnya soalan ni kalau dia tanya direct je, kita jawab terus. Okey, kalau soalan dia bentuk macam ni, so kita kena buat model matematik, pemodelan matematik. So ada 6 step kalau soalan dia macam ni.
Okey, so itu saja daripada cikgu. Tolong komen dekat bawah selepas menonton video cikgu lah. Okey, dan boleh like. Okey, itu saja daripada cikgu. Semoga video ni membantu. Terima kasih.